Nanti Selasa malam, 2 hari lagi, nah kita jemaat dari kalangan orang Tionghoa akan kumpul bersama ya dan keluarga besar untuk makan malam. Itu menunjukkan kerukunan dan keharmonisan. 弟兄姐妹，在这个星期二晚上呢，我们这些华人都会回到我们的大家庭当中，然后我们会一起来享用我们的晚餐。 Dan saya percaya ya kita semua menunggu Selasa malam ini. 我相信大家都向往这个除夕夜。 Kerukunan, keharmonisan itu adalah suatu nilai yang diinginkan oleh setiap suku bangsa. 这个和睦和和谐都是每一个民族所渴望的。 Dan firman Tuhan juga mengajarkan ya supaya kita ini hidup bisa rukun dengan semua orang. 主的话也教导我们要与大家和睦同居。 Bukankah kita ingin di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, ya kita semua bisa hidup harmonis. 我们不是都盼望在我们的家庭中，我们大家能够和睦相处吗？ Semua anggota dalam rumah tangga kita bisa saling berbicara, bisa saling memperhatikan kerukunan. 家庭的成员都能够互相的关心，互相的爱护。 Dan kita juga ingin di tempat kerja, ya dengan rekan kita, kolega kita, juga punya hubungan yang baik, yang rukun. 那我们也愿意在我们工作的场所，我们也能够有其他的同工好的关系。 8 jam, kalau ada orang di sana yang kita tak bisa berdamai, itu menjadi 8 jam yang sangat sulit setiap hari. 我们做工需要8个小时，那如果在工作场所有我们不喜欢的人，那8个小时是很难度过的。 Di dalam gereja juga, di dalam pelayanan Tuhan, kita juga ingin bisa melayani dengan rukun. 在我们侍奉的地方，我们也希望我们能够一起的好好的来侍奉。 Dalam kitab Efesus yang tadi kita baca ayat-ayatnya, kita membaca bahwa Tuhan juga ingin supaya kita memelihara kerukunan hidup ini. 所以在刚刚我们所读的以弗所书，神的话语也告诉我们，我们应该要和睦相处。 Di ayat yang ketiga, berusahalah, ya kamu harus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 第3节这里告诉我们，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。 Nah, ada kata kesatuan dan ada damai sejahtera. 这里有说到和平，也有说到合而为一的心。 Tuhan ingin kita ini bisa hidup harmonis, hidup rukun dengan semua orang di sekitar kita. 神愿意我们能够和睦的与我们周边的人一起相处。 Kita orang Kristen sesungguhnya harus bersatu dan harus rukun. Kenapa? 其实我们基督徒应该要和睦，应该要团结。为什么呢？ Di ayat yang keempat ya dikatakan, oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. 以弗所书4章4节，这里告诉我们，身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。 Ayat ini berbicara bahwa kita semua memiliki hal yang sama. Ada 3 hal yang sama yang kita miliki. 所以呢，这第4节告诉我们，我们基督徒有共同的3点是什么呢？ Pertama dikatakan kita ini adalah satu tubuh. 首先，这里告诉我们，我们是一个身体。 Ini berbicara tentang semua orang Kristen di segala gereja, di segala tempat, di segala waktu. 这里说到关于所有的基督徒在各个的是在各种的地方。 Semua orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, juru selamat dunia ini. Dia telah mati dan bangkit kembali. Dia itu satu tubuh.
所有相信主耶稣就是神的儿子，他已经死而又复活，我们都是一个身体。 Dan kita orang-orang Kristen dalam satu keluarga, kita itu juga adalah satu tubuh dari tubuh Tuhan Yesus ini. 所以我们基督徒，我们也是同样一个身体。 Dan di dalam gereja, kita semua juga adalah satu tubuh di dalam tubuh Tuhan Yesus. 在教会当中，我们大家也是属于同一个身体，就是主耶稣基督的身体。 Jadi fakta bahwa kita sama-sama ada di dalam tubuh Tuhan Yesus itu harusnya mendorong kita untuk mau hidup rukun. 所以这个我们是同一个身体，这个事实呢，应该就是促进我们能够和睦的相处。 Kemudian dikatakan juga kita ini adalah satu roh dalam satu Roh Kudus. 这里也说到，我们是一个圣灵。 Semua orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus. 所有相信主耶稣的人都被圣灵施洗。 Dan Roh Kudus yang sama itu tinggal di dalam hati kita setiap orang. 同样的圣灵在我们每一个人的心中住着。 Jadi kalau kita sama-sama mempunyai Roh Kudus ini, kenapa kita tak bisa rukun? 所以如果我们拥有同样的圣灵，那为什么我们不能够和睦呢？ Kemudian dikatakan juga kita ini memiliki satu pengharapan. 这里也说到，我们有一个盼望，同样的盼望。 Kita semua mempunyai masa depan yang sama. 因为我们大家都拥有同样的未来， Kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali. 我们等待着主耶稣的再来。 Dan kita bersama-sama akan menyambut Dia. 我们大家将去面对他， Tubuh kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. 我们的身体将会改变，成为荣耀的身体。 Dan kita bersama-sama akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium. 我们大家将一起进到千禧年。 Dan setelah kita hidup 1000 tahun, kita bersama-sama akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21, 20. 经过这个千禧年之后呢，我们大家将一起进入新天新地。启示录20章。 Jadi dalam ayat yang keempat ini dikatakan, ada 3 hal di mana kita itu mempunyai kesamaan, yaitu satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. 所以以弗所书4章4节告诉我们，我们大家有3个共同点，就是一样的身体、一样的圣灵，还有一样的盼望。 Nah, 3 hal ini adalah fakta. 所以 Benar-benar ada seperti ini. 这3件事呢，都是事实，是真的存在的。 Jadi karena ada ketiga hal ini, kita harusnya bisa hidup dengan rukun, hidup dengan harmonis. 所以，因为有这3件事情的存在呢，我们应该能够和睦的相处，和谐的共同的相处。 Nah sekarang begini, pengalamannya, bisakah kita hidup rukun? 可是现实呢，我们是否真的能够和睦相处？ Rumah tangga kita, apakah selalu bertengkar? 我们的家庭是否常常在争吵？ Di tempat kita bekerja, apakah kita selalu merasa risih, tak enak dengan satu, tak enak dengan situ? 在我们工作场所，我们是否常常有一些不舒服的关系？ Ada orang tak mau datang ke gereja, karena tak mau melihat ada orang satu lagi. 有的人不要到教会来，为着不愿意看到另外一个人。 Ini ada hal yang kita alami. 这个是事实，发生在我们的教会。 Walaupun faktanya adalah kita ini harus bisa hidup rukun, kenyataannya tidak selalu demikian. 因为我们其实应该能够和睦相处，可是现实并不是这样。 Ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam diri kita. 我们应该有一些事情要去更改。 Di dalam ayat kedua dibicarakan tentang 5 hal yang harus ada dalam diri kita supaya bisa hidup rukun. 这里呢有5件事情，我们应该去做，使到我们能够和睦的相处。 Ada satu cerita di Perjanjian Lama tentang Abraham dan Lot. 我们来看旧约的一个故事，就是关于亚伯拉罕与罗德。 Nah kita tahu Lot ini ada keponakannya Abraham.
罗德呢，就是亚伯拉罕的侄儿， Ayah Lot itu meninggalnya muda. 所以罗德的父亲很年轻就去世了。 Jadi Abraham, dia ini sangat sayang sama keponakannya Lot ini. 所以亚伯拉罕非常的爱罗德。 Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham untuk ke tanah Kanaan, dia bawa Lot ini bersama-sama dia. 所以当亚伯拉罕被招到迦南美地的时候呢，他把罗德一同带走， Karena dia sayang sama keponakan ini, dan dia bawa. 因为他非常爱这位侄儿，所以他就把他一同带走。 Dan dia tak perlakukan Lot ini hanya sebagai seorang pengikut dia. 他不把罗德当为他的追随者， Atau seorang pembantu dia saja, dia tidak bersikap seperti ini. 或者只是一个雇工，他没有这样的态度。 Dia berikan Lot mempunyai domba, lembu, harta kepunyaannya sendiri. 他让罗德有自由，然后拥有自己的羊群。 Di Lot ini menjadi satu keluarga yang istilahnya nebeng, ya bersama-sama dengan Abraham. Ada dua keluarga di situ. 所以呢，罗德就是另外一个家庭跟随着亚伯拉罕，所以有两家在一起共处。 Nah, waktu mereka menetap bersama di daerah dekat Betel, 所以当他们住在靠近伯特利的一个地方， kambing domba mereka itu berkembang jadi sangat banyak. 他们的羊群呢，发展的非常的多。 Dan padang rumput yang dibutuhkan untuk makanan kambing domba mereka itu jadi tidak cukup untuk dua keluarga besar ini. 所以呢，那一些草场呢不够供应他们的羊群的需要。 Dalam kondisi yang penuh konflik ya, yang potensial konflik dan sesungguhnya gembala mereka sudah bertengkar. 所以因为这个状况已经即将发生冲突，他们的牧羊者呢已经在那一边争吵了。 Mereka sudah tak bisa hidup rukun, para gembalanya. 他们的牧羊者已经不能够和谐的共处。 Abraham dia panggil Lot dan dia dengan penuh kasih sayang menawarkan kepada Lot kesempatan untuk memilih terlebih dahulu tanah yang ia inginkan. 所以亚伯拉罕就招了罗德来，他就用慈爱的态度给罗德优先权，可以选他要的土地。 Di Kejadian pasal 13 ayat ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ini kata Abraham kepada Lot. 创世纪13章9节这里说到，全地不都在你面前吗？ Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 请离开我，如果你向左，我就向右；你向右，我就向左。 Bapak Ibu, mengapa Abraham dan Lot bisa hidup rukun? 弟兄姐妹，为什么亚伯拉罕与罗德能够和睦相处呢？ Dalam kitab Kejadian, nanti kita membaca Abraham bahkan pergi menyelamatkan Lot yang ditangkap, ditawan, disandera. 我们接下来我们可以看到，当罗德被掳去的时候呢，是亚伯拉罕去把他拯救出来。 Mengapa mereka bisa hidup rukun? Jawabannya hanya satu. Karena Abraham ada seorang yang rendah hati. 为什么他们能够和谐的、和睦的共处呢？因为就是只有一个原因，因为亚伯拉罕是一个谦卑的人。 Abraham adalah sang paman. 亚伯拉罕是叔叔， Ya, dia yang membawa, dia yang memimpin Lot. 他带领了罗德出来， Dia yang berikan Lot mempunyai kesempatan untuk memiliki kambing domba milik sendiri. 他也给了罗德有机会拥有自己的羊群。 Dalam situasi ketika padang rumput itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kambing domba mereka bersama, Abraham itu sesungguhnya punya otoritas. Dia itu lebih tinggi. Dia itu bisa memilih terlebih dahulu. 其实呢，当发生这个事情，就是草场不够供应他们的羊群呢，亚伯拉罕有这个优先权，因为他是长辈，他可以先选他要的土地。
Kalau Abraham bilang, Lot, kamu pergi saja ke sana, tak bisa disalahkan. 如果亚伯拉罕对罗德说：“你请便吧，向左或者向右。”其实这也不能够怪亚伯拉罕。 Kalau dia perintahkan supaya Lot pergi ke tempat mana yang dia putuskan pun, Lot tak bisa merasa pamannya itu terlalu keras. 所以，如果他为罗德做决定，你请到某一个地方去呢，罗德也不应该怪他的叔叔。 Tapi Abraham dia tidak memperlakukan Lot seperti ini. 可是亚伯拉罕却没有这样对待罗德， Dia perlakukan Lot seolah-olah mereka itu setara dan dia hargai Lot ini. 所以呢，他用平等的态度，用尊重的态度来对待罗德。 Walaupun sesungguhnya faktanya Abraham itu lebih tinggi daripada si Lot, tapi dia tidak membuat Lot merasa dia itu rendah. 事实上呢，亚伯拉罕是比罗德高等地位，可是他不贬低罗德， Jadi dia bilang kepada Lot, kamu pilih terlebih dahulu, yang mana kamu suka. 所以他就对罗德说：“你请先选你所要的地方， Kalau kamu mau di sini, aku pergi. 如果你要留在这里，那我就离开； Kalau kamu mau ke sana, aku ke situ. 如果你要向左，我就向右。 Karena pada rumputnya tidak cukup. 因为草场不够。 Nah, inilah sikap rendah hati daripada Abraham dan berhasil memelihara kerukunannya dengan Lot. 所以这个就是亚伯拉罕谦虚的态度，直到他与罗德能够和睦的共处。 Cerita Abraham ini sama seperti yang dikatakan oleh Paulus. Rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. 所以这个就是好像保罗所说的，大家要谦虚。 Kalau kita mau hidup rukun dengan orang lain, kita harus mau rendahkan diri, rendah hati. 所以我们要与大家和睦的共处呢，我们就应该有谦卑的心。 Nah, orang yang rendah hati, dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi, lebih penting dari orang lain. 所以一个谦卑的人呢，不认为自己比别人更高，比别人更重要。 Saya bilang, kita tidak menganggap diri lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Maksudnya apa? 我说，我们不把自己当成比别人更重要，或者是更高等，这是什么意思呢？ Kita akan merasa, tapi faktanya saya kan memang lebih tinggi dari dia. Faktanya juga saya lebih hebat dari dia. 也许我们会心里在想，可是事实上我是比他高等，比他好啊。 Seorang manajer, faktanya adalah dia itu posisi lebih tinggi daripada operator kan? 所以 Ini fakta. 所以一位经理，事实上就是比普通的员工高等。 Jadi maksudnya apa? Faktanya kita lebih tinggi, tapi bilang tidak menganggap diri lebih tinggi. 所以说到事实上我们是高等的，可是我们不把自己当成那样，是什么意思呢？ Kita bukan mau menyangkal atau mau merendahkan kita dari fakta yang sesungguhnya, bukan begitu. 其实我们不是否认， Kalau saya adalah seorang manajer, saya tidak akan bilang, oh saya bukan manajer, bukan begitu maksudnya. 如果我是经理，我也不可能说哦，我不是经理。 Tapi saya akan memandang karyawan itu, ya, bahwa saya ini seorang manajer, itu ada anugerah Tuhan. 可是呢，我对于这位员工呢的态度就是说，我能够成为经理，其实是神的恩典。 Kata-kata saya, muka saya terhadap dia tidak akan membuat dia merasa dia itu rendah. 所以我的表情，我所说的话，不会让他感觉到他被贬低。 Kita seorang di atas, kita harus syukuri, itulah berkat Tuhan kepada kita. 我们在高等地位，那我们就应该来感谢神，因为那是神的恩典。 Kalau dia barulah seorang karyawan, seorang operator, itulah
anugerah Tuhan bagi dia pada saat ini. 如果他只是平凡的工人，那我们就那个就是神对于他现在的恩典。 Jadi saya tidak akan merasa saya ini lebih hebat dari kamu loh. Saya manajer, kamu masih belum bisa manajer. Saya tak akan bersikap seperti ini. Itu rendah hati. 所以我就不把自己当为比你更高等，因为我是经理，你是平凡的工人，不应该有这样的态度。 Masing-masing berada di tempat sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. 我们所拥有的地位都是神照着他的旨意赐给我们每一个人的。 Ya. Orang yang rendah hati, dia tidak akan paksakan kehendaknya kepada mereka di posisi yang lebih rendah. 那一些谦卑的人呢，他不会将他所要的，将他的意愿比于他的属下。 Dia akan lebih mengutamakan kepentingan mereka yang lebih rendah. 他将把那一些比他低等的人带成优先。 Ya, seperti Abraham, dia prioritaskan keponakannya itu, dia pilih sendiri. 好像亚伯拉罕，他让罗德先选。 Di dalam keluarga kita, 在我们的家庭当中， suami dan istri seharusnya kan rukun. 夫妻其实应该有和睦的相处。 Tapi faktanya tidak selalu demikian. 可是事实上并不是如此。 Tahun berganti tahun, kadang-kadang kehidupan suami istri menjadi lebih sulit. 年复一年，有时候呢，夫妻相处会有一些挑战。 Tapi sikap rendah hati ini itu bisa menolong kita. 可是谦卑的态度能够帮助我们。 Kepala keluarga, suami ada kepala keluarga. 丈夫是一家之主， Ya, memang Tuhan tetapkan seorang suami memimpin keluarganya. 事实上，神已经定一个丈夫就是一家之主，带领着他的家庭。 Tapi dalam berhubungan dengan istri kita, kalau kita bisa rendah hati, kita bisa menjaga kerukunan. 可是，如果对我们的太太呢，我们能够谦卑呢，那我们就能够和睦的相处。 Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah dalam hal mengambil keputusan untuk keluarga. 我们要去注意的呢，就是我们如何做抉择，就是在我们家庭中做抉择。 Kalau seorang suami itu mendominasi pengambilan keputusan, seringkali akan terjadi 如果一个 bentrokan. 先生呢，他只要他自己一个人来做决定，那肯定会产生许多的碰撞。 Kalau kita rendahkan hati dan juga bicara, cari masukan dari istri kita. 如果我们能够谦卑自己，然后与我们的太太来讨论， Bukan maksudnya kita harus dengarkan istri kita maunya gimana, lalu kita harus ikuti. Bukan, karena kamu kepala keluarga. 不是说我们要去顺服我们的妻子，照做她的旨意来执行，不是这样的，因为我们是一家之主。 Tapi keputusan ini akan punya efek, punya akibat terhadap dia dan anak-anaknya. 可是呢，我们所做的决定呢，对我们的每一个家庭成员、我们的太太、我们的孩子们呢，都会关系到。 Jadi kita tanya sama istri, ya bagaimana pandangan dia, bagaimana perasaan dia tentang hal yang harus kita putuskan ini. 所以呢，我们就去问他的看法，关于我们所要决定的事情。 Kemudian kita harus berusaha pertimbangkan dengan tulus, benar-benar pertimbangkan masukan itu. 然后呢，我们应该真心诚意的考虑他的看法， Supaya istri kita tidak merasa kita bertanya, ini hanya basa-basi. 不要使到我们的太太认为，我们问他的意见只是假惺惺而已。 Kalau masukan dia itu adalah lebih benar, lebih tepat, kita harus terima. 如果他的意见呢是更加正确的，那我们应该要接受。
Tapi kalau masukkan dia setelah kita pertimbangkan bukan yang paling baik dan kita sampaikan kepadanya, saya rasa istri itu bisa terima. 如果他的想法不是最好的选择呢？如果我们用沟通的方式向他解释，我相信他也能够接受。 Jadi dengan demikian tidak terjadi konflik ketika kita itu harus mengambil keputusan untuk sebuah keluarga. 所以，当我们要为一个家庭来做一个决定呢，我们不需要有冲突。 Dan kita bisa pelihara kerukunan suami dan istri. 所以我们能够夫妻和谐。 Dan kita sebagai istri juga ya harus rendah hati. 我们成为太太，我们也应该有谦卑的心。 Suami Tuhan tetapkan ada kepala keluarga. 上帝已经定了先生成为一家之主。 Kalau kita sudah bicarakan, diskusikan, dan suami mengambil keputusan tertentu yang tak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita terima. 如果我们已经讨论了，然后已经做了决定，虽然那个决定不是我们愿意的，可是我们还是要顺服。 Ya, selama yang dia putuskan tidak berdosa, kita harus terima. 只要他所做的决定不是犯罪的，那我们应该要接受。 Kita tak bisa juga mau paksa kehendak, pokoknya saya mau begitu harus begitu. Rendah hati. 我们不应该只要照着我们的意思来执行。 Nah, dia Bapak Ibu, hal pertama supaya kita bisa hidup rukun adalah kita harus belajar rendah hati. 所以弟兄姐妹，第一件事情，我们有能够和谐的共处呢，就是应该要有谦卑的心。 Paulus berkata, hendaklah kamu lemah lembut. 使徒保罗这里说到，凡是谦虚、温柔， Ini hal kedua yang bisa menolong kita hidup rukun, kelemah lembutan. 这第二件的因素，使到我们能够和睦的共读呢，就是温柔。 Lemah lembut bukan berbicaranya itu pelan-pelan, 温柔不单单只 kecil-kecil 是 suaranya, bukan. 意思不是小小声的说话，不是这个意思。 Lemah lembut bukan berbicara tak ada tenaga, sehingga kita bilang apa. Bukan begitu maksudnya ya. 温柔不等于小声。 Lemah lembut itu artinya apa? Waktu kita melihat suatu hal terjadi, mendengar suatu hal dikatakan kepada kita, bagaimana reaksi kita? 温柔呢，就是当我们看某件事情发生，听到某件事情的发生呢，我们的反应是如何的？ Kita tidak akan begitu reaktif. Kita tidak langsung menanggapi langsung. 所以我们不是用激烈的方式来反应。 Belum dia selesai bicara, kita sudah ngomong keras-keras. 他还没把话说完，我们已经用激烈的方式来反应。 Kita tak bisa bilang aku di lemah lembut ini. Kalau orang belum selesai bicara, kita sudah balas sekencang-kencangnya. 如果我们对别人的态度是他还没有把话说完，我们就用大声的去反应，那我们不能够称自己是温柔的。 Dia baru satu kalimat, kita udah balas dengan 10 kalimat. Adakah orang seperti itu? 他才刚刚说了一句，我们就用10句来反驳。 Kalau kita sikapnya adalah begitu reaktif, kita ini bukanlah lemah lembut. 如果我们是这样的态度，那我们不属于温柔。 Orang yang lemah lembut, dia akan dengarkan sampai selesai. 温柔的人呢，他会听到完为止。 Dan ketika dia bicara, dia akan jaga ya volume suaranya, dia akan jaga temponya dalam berbicara. 当他说话的时候呢，他会注意他的语气，还有他的速度。 Dia tidak akan menanggapi dengan marah sekali terhadap suatu pendapat yang dia dengar. 他不用发脾气来反映他所听的。 Itulah orang yang lemah lembut. 这就是温柔的人。 Ya, dalam sejarah gereja awal ada seorang bapak gereja namanya Yohanes Chrysostomus.
在教会的历史上呢，有一位人物叫做约翰金口。John Chrysostom. Indonesia bilang Yohanes Chrysostomus. 约翰金口。Itu hidup di abad keempat. 他活在第4世纪。Ini satu orang yang sangat penting. Dia punya satu gelar, namanya Sang Mulut Emas. 他有一个外号，就是叫做金口。Mulutnya dari emas katanya. 他的口是从金做的。Karena apa? 为什么呢？ Pandai sekali berkhotbah. 因为他很会讲道。Abad keempat, dalam gereja juga ada konflik tentang doktrin. 在第4世纪呢，在教会当中也有关于教导的那些假教导的事情。Kaisar, abad keempat kaisarnya sudah Kristen dan mereka juga punya pengaruh yang besar. 第4世纪呢，国王已经是基督徒。Kaisar tidak hanya berpengaruh, istrinya juga sangat berpengaruh. 不单单只是国王有影响，国王就是王后也有影响。John Chrysostom dia itu melayani di Konstantinopel, kota Istanbul sekarang di Turki. 所以这位约翰金口呢，就是在现今的土耳其侍奉。John Chrysostom adalah orang sangat tegas, adil, dan dia akan mengkritik penyalahgunaan kekuasaan oleh kaisar di dalam gereja. 所以他是很敢去指责国王的滥用职权。 Jadi dia punya masalah dengan permaisuri Eudosia pada waktu itu. 所以他对王后尤多西亚有问题。 Banyak tekanan yang dia alami. 所以他受到很大的压迫。 Beberapa kali dia diasingkan dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. 他很多次被流放。 Tapi John dia tak pernah membalas dendam ini. 可是这位约翰金口呢，他未曾报复过。 Dalam suratnya kepada jemaatnya dia menulis begini. 所以在他写给他的会友的信呢，他这样说： Ketika kamu dihina, jangan membalas dengan hinaan. 如果你被侮辱时，不要以侮辱；如果你被羞辱时，不要以羞辱回应。 Ketika kamu diperlakukan yang tidak adil, jangan menjadi marah. 当你被侮辱时，不要生气。 Itulah namanya kelemah lembutan. 所以这就是温柔。 Bagaimana kita menanggapi hal-hal yang dilakukan kepada kita, yang diucapkan kepada kita. 所以我们怎样去反映发生在我们身上的事情，或者对我们的言语。 Kalau mau rukun, tak bisa dijawab dengan kasar. 如果要和睦共读呢，那就不要用强烈的方式去回应。 Karena kalau ditanggapi dengan keras, pasti bentrok. 如果用强烈的方式来回应，肯定会冲突。 Amsal pasal 15 ayat 1 memberikan kita nasihat yang bijaksana. 箴言15章1节这样教导我们。 Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 温柔的回答使怒气消退，暴烈的话激起愤怒。 Orang yang berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu kepada kita, walaupun dia salah, kalau kamu tanggapi dengan keras, dia itu bukan salah, dia bukan sadar, dia akan lebih marah lagi. 如果有某一个人对我们说一些不正确的话、不应该说的话，如果我们用强烈的方式来反应，他会更加的愤怒。 Jadi walaupun kita merasa yang dia omongkan tak benar, 所以，虽然我们感觉说他所说的不正确， dia tidak seharusnya berbuat hal ini kepada saya. 他不应该这样对我。 Tapi kalau kamu reaksinya adalah keras, 可是 dia 如果 tidak
tiba-tiba jadi baik, enggak juga. 可是如果我们的反应是强烈的，他不可能马上就改变他的态度，这个是不可能的。 Amsal ini ditulis oleh orang yang berpengalaman dengan umat manusia. 这个箴言是一位非常有经验的人所写的。 Kita manusia ini tidak selalu bertindak dengan logis. 我们人类呢，不每一次都我们的态度、我们的举止不每一次都是符合逻辑的。 Kita ini kan bersikap berbuat mengikuti emosi. 因为我们就是照着我们的情绪来表态。 Walaupun kita salah dan orang marah sama kita, kita balasnya dengan lebih marah, bukannya terima dan sadar. 虽然我们是错的那一方面，可是我们还是不愿意的去认我们的错。 Inilah sikap manusia yang berdosa. 这个就是我们这些罪人的态度。 Perkataan yang pedas membangkitkan marah. 所以暴烈的话激起愤怒。 Nah, jadi kita kan lagi belajar bagaimana bisa hidup rukun. 所以我们正在学习怎么能够和睦相处。 Maka kita harus hadapi hal-hal yang tak menyenangkan ini dengan roh yang lemah lembut. 所以我们应该去面对这一些不舒服的情况，就是带着我们温柔的心。 Kita belajar untuk berkata-kata kembali dengan hal-hal yang membawa damai. 我们就学习怎么用和平的话语来面对。 Kalau situasinya masih boleh memungkinkan berbicara, kita berusaha bicara dengan nada yang tidak menimbulkan reaksi orang itu. 如果情况还可以说话呢，我们就用好的语气向他说。 Kalau memang tak memungkinkan untuk berbicara saat itu, ya kita bilang kita bicara nanti saja. 如果情况不许可，那我们就改时间才沟通。 Ya, kalau kamu lanjut berbicara sama-sama marah, semakin buruk hubungan kita. 如果我们在同样生气的状况下继续沟通，情况会越来越糟。 Ketika kita dikritik, ya, kamu jangan selalu merasa orang itu hanya mau menyalahkan kamu. 如果我们被指责呢，我们不要一直认为说别人只有指责我的错误。 Kalau ada kritikan yang datang kepada kita, kita harus berpikir, apakah di sana ada sesuatu yang memang benar tentang saya. 如果有人批评我们呢，我们应该去思考这一些批评的言语是否有正确性。 Jangan setiap orang kasih tahu kamu langsung membela diri. 不要每一次有人批评我们，我们就开始反应的来。 Karena kamu bela diri, dia pakai emosi, dia ngomong lebih banyak lagi. 因为这样会使到他们更加的批评。 Kritikan itu harus kita pertimbangkan. Dan kalau memang benar ada hal yang dia katakan itu benar, itu adalah keuntungan bagi kita. Karena kita jadi bisa berubah. 因为如果有人批评我们，然后他们所说的话是正确的，那其实是我们的福气，因为我们有机会改变。 Kalau dia katakan itu ternyata kita pikir itu tidak benar, ya udah tak apa. 如果他所说的我们认为不正确，那也无所谓。 Nah, lemah lembut ini akan sangat menolong kita untuk menjaga kerukunan dengan siapapun juga. 所以这个温柔的态度将让我们能够与别人和谐。 Hendaklah kamu sabar. 所以应该有耐心。 Ini adalah nasihat Rasul Paulus yang sesungguhnya sangat-sangat tepat untuk membina kerukunan. 这个就是使徒保罗的教导，非常正确的。 Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 谦卑、谦虚、温柔、有耐心。 Orang yang sabar
dia itu bisa menahan diri. 有耐心的人呢，能够自我控制。 Dan situasi yang sulit itu dia bisa tahan dulu, jangan bereaksi. 在困境中，他能够控制自己，不去反应。 Orang yang cepat sekali tersinggung, dia tak bisa membina kerukunan hidup. 如果一个人呢，很容易就感觉到被冒犯，其实他很难与别人和谐的共处。 Suami dan istri kita, 我们夫妻之间， anak dan orang tua, 家长还有孩子们， teman dan rekan kerja, 朋友还有同事， atasan, bawahan, 上司与下属， bahkan teman-teman di dalam gereja sepelayanan, 以及事工伙伴， semua orang ini pasti memiliki kekurangan dan pasti melakukan kesalahan. 所有人肯定有缺点，所有的人肯定会犯错。 Tadi waktu kita mulai kebaktian dan kalian tak bisa menyanyi lagu pertama kan? 当我们开始我们的聚会，我们不能够唱第一首诗歌， Kita bisa punya reaksi tertentu. 我们可以用某些方式去反应。 Tapi firman Tuhan berbicara tentang kesabaran. 可是上帝的话语说到关于耐心， Suami kita, istri kita itu juga bisa bikin kesalahan. 我们的先生、我们的妻子也会犯下某种的错误， Bukan hanya kesalahan, kekurangan juga. 不单单只是犯错， Kekurangan kan bukan dosa, tapi memang kekurangan. 不单单只是犯错，也是会有缺点。缺点不是罪，可是缺点就是缺点， Tak sampai pada standar yang diharapkan. 不到我们所期望的水准。 Kesalahan dan kekurangan itu bisa menimbulkan reaksi yang sangat-sangat keras. 错误还有缺点呢，能够引发激烈的反应。 Tapi reaksi kita yang keras itu membuat kita tak bisa hidup rukun. 可是我们这种反应呢，使到我们不能够和谐的共处。 Kadang-kadang bukan hanya kekurangan, kesalahan, tapi ada hal yang diucapkan, ada muka yang ditunjukkan, ada perbuatan yang dilakukan yang melukai kita. 有时候呢，不单单只是这样，有时候他所说的、他的表情、他的举动，也会使到我们感觉被冒犯。 Bapak Ibu, cara kita melihat orang saja bisa melukai hati, tahu tidak? 弟兄姐妹，我们对别人的表情，就是我们如何看他，也能够使到他感觉被冒犯。 Cara kita melihat orang saja bisa buat dia kecut dan tersinggung. 我们怎么去看他，也会使到他感觉就是被贬低。 Karena ada cara pandang yang membuat dia merasa diremehkan. 因为我们会用一种贬低的眼神去看。 Cara bersalaman saja bisa membuat orang tersinggung. 我们如何与别人握手，也能够使到别人被冒犯。 Kalau salaman sama orang, lihat muka dia, lihat mata dia salam. 如果与别人握手呢，我们应该眼对着他的眼。 Jangan kita salam dan kita ngomong sama orang lain, ya, dah. 我们不应该与一个人握手，可是却在与另外一个人讲话，不应该这样。 Dia anggap saya ini apa? 所以他 Oh, 把 saya ini tak penting ya. Kamu salam seperti ini. 他把我当做什么？他认为我是不重要的。 Hidup ini mau rukun, itu memang harus usaha sekali. 所以要和谐的共处呢，其实是应该经过努力的。 Ketika ada hal-hal yang kita rasa tak benar atau tak menyenangkan terjadi, kita cenderung akan sangat cepat mereaksi. Tapi Tuhan bilang kamu harus sabar. 如果发生一些对我们不顺心的事情呢，我们其实想要马上的反应，可是上帝的话语却告诉我们说，我们应该有耐心。 Kalau kita tidak mau belajar bersabar, setiap hal terjadi kita langsung reaksi.
Artinya lama kelamaan kita tak punya teman. 如果我们没有耐心，发生什么事情我们就用激烈的方式去反应呢？久而久之，我们就失去朋友。 Istri bukan istri lagi. 太太也不是太太了， Karena dia malas sama kamu. 因为她懒着， Anak pun bukan anak lagi. 孩子也不是孩子。 Kamu pulang dia langsung hindar. 你回家他就躲着你， Di kantor pun tak punya teman. 在工作场所也没有朋友。 Semua orang berharap kamu dipindahkan ke divisi lain. 所有的人都希望你被转到别的部门去。 Di gereja, orang malas satu tim sama kamu. 在教会，大家也不喜欢与你同工， Akhirnya apa? Kamu hidup sendirian, kesepian juga. 所以到最后呢，你会孤独的生活。 Ini serius loh Bapak Ibu. Kalau kita ini tak mau bersabar, setiap ada sesuatu hal kita akan langsung kritik, akan langsung reaksi. Lama-lama ini terjadi, kamu tak punya teman. 所以弟兄姐妹，我们要好好去思考，如果我们继续的有这样的态度，那久而久之我们就没有朋友了。 Semua orang menghindar dari kita. 所有的人都会躲开我们。 Kalau kita berpikir, kenapa tak ada orang sayang sama saya? 然后我们就在想，为什么没有人爱我？ Tapi tak pernah berpikir, kenapa aku tak lebih sabar sama orang lain? 可是我们没有去考虑到，为什么我不学习对别人比较有耐心呢？ Nah, kita membesarkan anak-anak, 弟兄姐妹，我们养育孩子， kita didik anak-anak kita untuk sabar. 我们教导我们的孩子又有耐心， Ya. Supaya mereka tuh belajar bisa hidup rukun dengan saudara-saudaranya. 直到他们兄弟姐妹之间呢能够和睦的共处。 Dan ketika kita mendidik anak-anak, kita juga perlu sabar. 所以，当我们在教导孩子这个过程呢，我们自己也应该要学习怎么有耐心。 Karena anak-anak ini dia belum tentu langsung bisa memahami, menerima nasihat kita sama mereka. 因为这些孩子呢，不是很快的就能够明白，然后接受我们的教导。 Jadi harus belajar ketika satu hal terjadi, kita bisa tunggu sebentar dulu, tunggu dulu sebelum kita berikan reaksi. 所以，当发生某件事情的时候呢，我们学习等待一下才反应。 Kita selalu ingat orang itu masih perlu bertumbuh. 我们要继续的去记住，每一个人都需要成长。 Jadi barangkali masih butuh waktu untuk berubah. 他也许需要时间来改变。 Jadi jangan kita bersikap dia ini orangnya ada seperti ini, aku putus hubungan sama dia. 所以我们不要有这样的态度，就是他是这样的人，所以我就跟他断绝关系。 Aku tak mau lagi berhubungan sama orang ini. 我不要跟这个人有关系， Karena semua orang buat kesalahan. Kalau kita terus bersikap aku tak mau berhubungan, nanti kita mau berhubungan sama siapa lagi? 因为每个人都会犯错。如果每一个人一犯错，我们就不要与他联系，那我们接下来就又与谁有联系呢？ Ya, kalau kita mau memelihara kerukunan, belajar sabar sama orang. 所以我们如果要保持和谐呢，我们就要学习有耐心。 Lalu kita mungkin ada berpikir, 然后我们也许在想 kalau，saya biarkan dia akan terus seperti itu. 如果我继续的忍耐，他就会继续有同样的态度。 Sabar bukan berarti kita tak berbuat apa-apa untuk menolong dia. 有耐心不代表说我们没有去做什么来帮助他。 Kalau ada kesempatan, kita akan berbicara kepadanya bahwa hal-hal yang dia lakukan, yang dia omongkan itu adalah salah. 如果有机会呢，我们会去向他说，他的态度或者他的言语是不正确的。 Tapi kita bicarakan dengan menjaga diri sendiri, ya berbicara dengan lemah lembut. 可是呢，我们是用温柔的态度向他说话的， Berbicara jangan menekan dan menyalahkan. 所以不要向他压迫，或者是去指责他。 Kemudian kamu banyaklah berdoa untuk dia. 然后呢，我们就多多为他祷告， Karena Roh Kuduslah yang mengubahkan hati.
因为只有圣灵能够改变我们的心。 Roh Kuduslah yang meyakinkan hati kita bahwa ada cara kita itu tak benar dan kita mau berubah. Itu dari Roh Kudus. 圣灵能够使到我们醒悟到我们的态度或者我们的行为不正确。 Lalu satu hal lagi yang bisa menolong kita membina kerukunan. 接下来还有一件事情能够帮助我们与别人和谐， Kasih dengan saling menolong. 就是互相帮助。 Firman Tuhan bilang, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 这里说到用爱心互相宽容。 Nah, kita setiap orang di dalam hati kita itu sudah ada kasih. 我们每个人心里都有爱， Kasih Tuhan di dalam Kristus telah masuk dalam hati kita. 因为神的爱在主耶稣里面的爱已经进入我们的心中。 Kita ada orang Kristen yang benar-benar bisa mengasihi orang dengan tulus. 因为我们是基督徒，所以我们能够真心诚意的去爱别人。 Firman Tuhan bilang, tunjukkanlah kasih kita ini dengan saling membantu. 所以上帝的话语这里告诉我们，用爱心互相宽容。 Memberikan bantuan itu bisa membina kerukunan. 所以去帮助别人，能够促进和谐。 Setiap orang ada waktunya dia berada dalam kesulitan. 每个人都会面临某些的困境， Bisa karena kesulitan ekonomi dia, 也许是经济上的困境， bisa kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya, 也许在工作上的困 bisa 境， kesulitan di dalam belajar kuliahnya, 也许在学业上的困境， bisa kesulitan dalam membina rumah tangganya, 也许在组织家庭中的困境， kesulitan dalam membesarkan anak. 在抚养孩子的困境。 Musa bilang apa? Masa hidup kami 90 tahun, tapi isinya adalah apa? Penderitaan. 摩西在诗篇90篇说到，我们的生活只是劳苦愁烦。 Faktanya adalah semua orang selalu ada kesulitan. 事实上，每一个人一直都会面临困境。 Orang dalam kesulitan, kalau dibantu, dia akan mempunyai rasa syukur. Dan itu bisa menolong kita membina kerukunan. 所以面临困境的人呢，如果我们去帮助他呢，那他会记住，然后我们就会和睦的共度。 Dan kata lain, kerukunan dan hubungan baik bisa terbina karena bantuan yang diberikan. 和睦还有和谐的关系呢，能够借助我们的帮助，去促进它。 Kita lalu bilang, tapi ada orang yang tak pernah belajar bersyukur. Benar, sudah dibantu tak pernah bersyukur. Ada juga seperti itu. 可是呢，我们也许就是说，有些人呢，得到帮助也不会感恩，是否有这样的人？ Tetapi umumnya ya, biasanya orang itu akan bersyukur dan merasa dekat dengan orang yang menolong dia. 可是呢，通常呢，一个受到帮助的人会感恩帮助他的人。 Umumnya kita akan mengingat untuk waktu yang sangat lama bantuan yang pernah diberikan kepada kita. 我们会记住一段很长的时间，如果我们受到某个人的帮助。 Di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama kita mempunyai kisah hubungan yang rukun antara Daud dengan Yonatan. 在旧约呢，我们可以看到约拿单和大卫的朋友关系。 Ini adalah sahabat. 这个是两位朋友。 Dan Daud selalu mendapatkan pertolongan dari Yonatan. 大卫一直都受到这位约拿单的帮助。 Setelah Daud menjadi begitu populer, kita tahu Raja Saul jadi sangat iri hati terhadap dia. 所以当大卫开始知名度提高的时候呢，这位扫罗王就开始嫉妒他。 Dan di dalam istana sudah berusaha melemparkan tombak mau membunuh Daud ini.
所以在宫殿中呢，这位扫罗王已经用剑又刺这位大卫。Yonatan menjadi sangat khawatir. 所以约拿单非常的担心。Dan dia pergi menguji ayahnya untuk melihat apakah ayahnya ini masih bersikeras harus membunuh Daud. 所以他就去试探他父亲的心理，扫罗王是否还是决定要杀大卫。Dan ketika dia sudah tahu, Saul sudah berketetapan hati, Daud itu harus mati, maka Yonatan datang dan berbicara kepada Daud begini. 所以当约拿单知道他的父亲就是扫罗王已经下定决心要杀害大卫，所以这位约拿单就来跟大卫说这些话。Di 1 Samuel pasal 20 ayat 42. 撒母耳前书20章42节。 Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud. 所以约拿单对大卫说： Pergilah dengan selamat. 你平平安安地走吧。 Dia bilang Daud, kamu harus lari dari istana. 所以他对大卫说：你应该离开宫殿。 Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? 我们二人曾奉耶和华的名起誓， Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, 说 serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. 说耶和华必在我和你之间，必在我后裔和你后裔之间，直到永远。 Yonatan bilang sama Daud, kerukunan kita bukan hanya untuk kita berdua, tapi untuk anak cucu kita juga. 所以约拿单对大卫说：我们两个人呢，就是和谐呢，不单单只是我们当中而已，可是又到我们的下一代，我们的后裔。 Setelah prahara atau kekacauan ketika Saul terbunuh dan keluarganya berantakan, 所以当扫罗被杀害之后， ya, Daud pergi mencari apakah masih ada anak daripada Yonatan yang tersisa. 所以大卫就去寻找这位约拿单的后裔，还有剩下的吗？ Dan ketika dia temukan anak itu, dia bawa dia supaya dia tinggal dan makan di istana di meja raja. 所以当他找到约拿单的孩子，他就把这位孩子带到宫殿去，跟他同桌用餐。 Kenapa hubungan Yonatan dan Daud bisa sedemikian baik? Itu karena banyak bantuan yang diterima. 为什么约拿单与大卫的关系能够这样好呢？因为大卫受到约拿单很多的帮助。 Firman Tuhan mengajar kita untuk menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. 所以上帝的话也教导我们来显我们的爱心，接着帮助别人，互相帮助。 Bapak Ibu, bantulah suami kita dalam pekerjaan dan usaha dia. Bantu dia. 弟兄姐妹，帮助我们的先生在他的工作上，在他的生意上。 Dan suami yang mendapatkan bantuan dari istrinya, dia akan bersyukur dan kamu akan lebih rukun. 所以得到妻子的帮助呢，先生会感恩，然后你们会更加的和谐。 Sama juga kita sebagai suami bantu istri kita. 所以我们成为先生也应该有帮助我们的太太， Bantu anak-anak kita juga. 帮助我们的孩子。 Kalau mereka belajarnya sulit, kita jangan hanya bisa marah, ngomelin mereka, tapi bantu dia belajar. 如果他们在学业上有问题，我们不要一直去骂他们，其实我们应该要去帮助他们。 Teman kantor kita yang kesulitan dengan pekerjaan, bantu dia. 我们工作的同事有困难，我们也应该要去帮助。 Membantu bisa membina kerukunan. 因为去帮助呢，通过去帮助别人，能够促进和谐。 Jadi apa yang kita dengarkan di pagi hari ini? 所以今天早上我们听到什么呢？ Bapak Ibu, saya sungguh ingin karakter kita berubah. 所以弟兄姐妹，我非常的愿意我们的个性能够被更改。 Kita ada orang-orang Kristen. 我们是基督徒， Sifat kita harus berubah. 我们的个性应该要更改。 Firman Tuhan mengatakan kita semua itu satu. Karena kita dalam satu tubuh, dalam satu roh, dan dalam satu pengharapan. 上帝的话语呢告诉我们，我们是唯一的，因为我们有同样的灵，我们有同样的盼望。 Kita ini harus berubah dalam sikap kita. Harus belajar jadi rendah hati.
我们又去学习怎么谦虚， belajar bersikap lemah lembut, 我们学习有温柔， belajar untuk sabar sama orang lain, 学习对别人有忍耐的心， belajar kena kasih, kita mau menolong orang lain. 我们学习因为爱，所以我们愿意去帮助别人。 Hal-hal seperti inilah yang bisa membuat kita hidup rukun dengan siapapun juga. 所以，因为这些事情使到我们能够与别人和谐的共处、和睦的共处。 Ya Tuhan kiranya menolong kita semua. 愿上帝帮助我们大家。 Tuhan Bapa Surgawi, 我们在天上的父， yakinkanlah hati kami bahwa hal-hal inilah yang harus kami lakukan. 求主坚定我们的心，使到我们愿意去行。 Maka mulai sekarang kami akan selalu ingat untuk bersikap rendah hati, 我们又学习谦卑， bersikap lemah lembut dan sabar. 我们又学习温柔，我们又学习有忍耐的心。 Dan karena kasih, kami selalu ingin menolong. 还有呢，为之爱，我们愿意去帮助别人。 Dan berikanlah kami Tuhan berkat-Mu bisa hidup rukun dengan semua orang. 也求主赐下你的恩典，使到我们能够与别人和睦的共处。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。